Hai, saya Fisarudin dan hari ini saya ada ulasan untuk peranti yang saya rasakan amat unik. Unik pasal peranti ini sepatutnya dilancarkan pada bulan Februari tapi hanya Julai dilancarkan di China. Kemudian akhirnya memasuki Malaysia dalam bulan ini. Ini adalah ulasan untuk Huawei P50 Pro. Jadi macam biasa bila saya buat ulasan, saya tak nak cakap terlalu banyak sangat spek sheet. Jadi kalau nak tahu spesifikasi lengkap peranti ini, anda boleh lihat di skrin sekarang. Baiklah, bagi nak menjimatkan masa, kita terus kepada meat of the thing. Saya akan cakap tentang 5 perkara yang saya suka dan mungkin beberapa perkara yang saya tidak suka tentang P50 Pro. Macam biasa, saya akan nak start dulu dengan benda yang saya suka. Dan benda yang saya suka pertama sekali ialah skrin. Jadi kalau anda lihat ulasan yang saya tulis tahun lalu pasal P40 Pro Plus, ialah saya kata skrin dia satu, kenapa masih 90Hz? Kenapa skrin dia ada lubang kamera yang berbentuk bujur, tak cantik langsung? Jadi untuk P50 Pro tahun ini, Huawei mendengar akhirnya skrin 120Hz adaptif macam ditawarkan oleh Apple dan juga Samsung pada peranti maju mereka. Kemudian kamera hadapan sekarang ada lubang skrin yang bulat dan terletak di bahagian tengah. Saya sukakan rekan ini pasal pertama sekalinya saya tak suka peranti yang tak nampak simetri. Jadi kalau anda ingat tahun lalu, kalau saya boleh tunjuk kat tangan, ini adalah P40 Pro Plus tahun lalu. Saya rasakan tak simetri dan lubang di hadapan dia terlampau besar. Sekaligus bila kalau ada banyak notifikasi misalnya, saya tak nampak apa saya terima. Dan dengan rekan ini, nampak lebih stabil dan juga lebih seimbang. Dan pada waktu yang sama, ianya kelihatan lebih menarik. Pada waktu yang sama, walaupun skrin ini, kalau kita tengok spek sheet, Huawei tak katakan dia melepasi HDR10 atau segalanya. Tapi bila saya gunakan aplikasi YouTube, saya test HDR dan ditawarkan pada aplikasi tersebut, saya nampak dia punya HDR dan kualiti warnanya setanding dengan iPhone 13 Pro Max. Jadi unofficially memang dia cakap tak ada HDR, tapi bila guna atas skrin, saya boleh lihat sebenarnya skrin pada P50 Pro ini sama baik dengan iPhone 13 Pro Max. Perkara kedua saya suka ialah rekaan. Saya tahu orang ada mungkin tak setuju dengan apa saya kata tentang rekaan, tapi saya cukup suka rekaan macam ini. Sebab dia ialah satu pasal ianya lain pada yang lain, tak macam banyak pengeluar lain yang seperti orang kata landuk dua serupa, tak ada perbezaan. Jadi at least dalam Huawei dia orang ada rekaan yang unik kepada diri mereka sendiri. Saya tahu anda akan cakap kat bawah, tapi kan sama dengan Honor 50, sama je dengan Nova. Anda harus ingat sebenarnya rekaan ini dah tertiris sejak penghujung tahun 2020. Kita tahu rekaan memang nak gunakan, tapi kerana pelbagai masalah tentang mendapatkan komponen, dengan masalah perang perdagangan dengan Amerika Syarikat, mereka terpaksa tangguh. Jadi in actuality, ini rekaan original yang digunakan oleh Huawei sebelum dipinjamkan kepada Honor dan dipinjamkan kepada peranti Nova yang ada di pasaran Malaysia sekarang. Nombor 3 saya suka ialah Harmony OS. Mungkin satu lagi kejutan, dia kata kenapa obes ke Harmony OS? Sebab dia tahun ni saya dah gunakan dia orang punya tablet, dah gunakan dia punya jam tangan, gunakan dia orang punya pelbagai peranti dalam ekosistem, dan saya suka apa yang mereka lakukan. Pasal dengan tak ada lagi keperluan untuk ikut guideline daripada Google, mereka boleh ubah antara muka untuk kelihatan lebih menarik. Saya suka macam skrin tetapan dia sekarang macam ada elemen Android, at the same time menggunakan kekemasan yang ada pada iOS. Jadi kita dapat satu hybrid iOS dari segi dia punya rekaan dengan ikon yang cantik dan pelbagai ciri-ciri tambahan yang saya rasakan membuatkan peranti amat mudah digunakan. Dan tambah sekali bila saya gunakan peranti Huawei sejak 2-3 tahun kebelakang ini, satu perkara yang saya sedar ialah tak macam peranti Android lain, selepas 2 atau 3 tahun, sistem operasi diorang selalunya akan maintain performance untuk masa yang lebih lama gunakan AI dan segalanya. Jadi saya sukakan Harmony OS solely because ianya adalah satu-satunya sistem operasi kat pasaran sekarang yang mampu mencabar duopoli yang dipegang oleh iOS dan juga Android. Keempat ialah kamera. Saya sangat suka color science yang ditawarkan oleh Huawei dengan bantuan Leica. Kita tahu sekarang diorang punya exclusivity dah tak ada pasal Leica pun dah keluarkan peranti mereka sendiri. Kemudian ada kerjasama dengan Sharp pula. Dengan ura-ura sekarang nak pergi ke Xiaomi pula. Tapi aku kata before the last hurrah, before mereka nak ni, saya sukakan kamera P50 Pro ni ada 3 sebab. Satu ialah akhirnya diorang kembalikan pula sensor black and white 40 megapiksel. Kalau anda ingat a few years back saya dah cakap pasal ulasan pada P30 Pro, saya rasakan pada kamera tersebut black and white dia cantik. Even that before that dekat Mate 20 Pro
yang saya gunakan, saya memuji bahawa ianya mungkin telefon pintar dekat pasaran dengan mode black and white yang nampak paling real, dengan kata dia punya kekemasan pada image, dengan keperincian pada image yang sampai sekarang walaupun dah 3 tahun still unrivaled. Jadi dengan kembalinya sensor black and white dedicated, gambar yang saya ambil black and white akhirnya saya suka. Bukan lagi fake daripada sensor RGB, dia ubah kepada monokrom dan gambar memang nampak lebih cantik dengan dibandingkan dengan P40 ataupun dengan Mate 40 Pro. Jadi bagi mereka yang sukakan Leica look, ini adalah peranti yang boleh menawarkan sehampir mungkin kepada Leica look yang mungkin anda kenali pada P30 dan juga pada Mate 20 Pro. Pada waktu yang sama, kesemua sensor yang digunakan pada tahun ini adalah lebih besar nak bandingkan dengan last year. Jadi paling penting sekali dekat sensor telefoto sekarang 64 megapiksel. Saya punya main gripe tahun lalu ialah apabila kan sistem telefoto dengan sensor, tak silap saya masa tu 13 megapiksel, anda bandingkan sekarang 64 megapiksel. Jadi bila anda zoom sehingga 100 kali ganda ataupun sehingga ke 50 kali ganda, image masih lagi tajam surprisingly. Cuma kalau saya nak kata nak nitpick, ialah kestabilan OIS dia mungkin not as great seperti yang saya lihat pada Samsung. Jadi kalau kita guna pada zoom 50 kali ke atas masih ada sedikit bergoyang, tapi all in all dari segi kualiti gambar, color science dan juga ketajaman image, Huawei P50 Pro ni masih lagi boleh memberikan saingan kepada kesemua peranti munculan di pasaran. Dan bagi mereka yang nak Leica look, saya rasakan this is the only device yang mungkin anda perlu untuk tahun 2021. Dan perkara terakhir yang saya suka ialah bateri. Mungkin bateri sikit kecil, 4360 mAh, tapi sistem yang digunakan oleh Huawei ni mampu menjimatkan penggunaan bateri. Saya realise saya boleh dapat SOT sekitar 8 ke 9 jam on average, dan mungkin dikatakan ini OB, not as great dengan iPhone 13 yang kita tahu boleh sampai 13. Tapi saya rasa itu bukan isu. Tak isu kerana satu, sistem pengecasan dia sokong ialah 66 watt, jadi saya boleh charge peranti ini in less than 50 minutes. Even 45 minit dalam situasi yang kalau saya adalah 5% tinggal lagi. Jadi bateri mungkin tak sebaik iPhone 13 yang saya akan katakan sebagai terbaik tahun ini, tapi dengan pengecasan yang pantas, it's not an issue. Jadi bila digabungkan dengan semua dengan penyebatan penggunaan bateri, ini adalah peranti yang cukup memuaskan dan mampu bertahan sehingga sepanjang hari. Tapi tak semuanya cantik, ada a few lagi issues, lingering issues yang berterusan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertama sekali, skrin. Saya kata cantik, HDR, lawa, simetri, tapi masih lagi ada lengkung kat tepi. Anda tahu saya for the last 12 bulan, saya tak berapa suka dengan lengkung pasal bila tengok video, bila saya full screen, ia melempah keluar. Keduanya ialah pasal peranti ini menggunakan Harmony OS. Katakanlah anda gunakan aplikasi macam Netflix, gunakan aplikasi macam Prime Video dan misalnya, anda tak boleh akses kandungan HDR dan juga tak boleh akses kandungan HD. 4K lagilah tak boleh. Jadi anda perlu tahu kerana kekangan ekonomi, perang perdagangan yang berlaku antara China dan Amerika Syarikat, akibatnya aplikasi tak digunakan dan tidak optimis sepenuhnya. Malah kalau anda pergi ke website Netflix sekarang, peranti ini tidak tersenarai sebagai antara peranti yang orang kata certified. Akibatnya, bayangkanlah skrin yang lebih pada Full HD Plus tapi gambar sedikit pecah pasal hanya boleh setakat SD sahaja. Seterusnya adalah perkara yang saya rasakan lebih serius, di mana chip Kirin 9000. Kirin 9000 ni kalau anda tahu ialah chip yang sama digunakan pada Mate 40 Pro. Ianya dah berusia setahun. Jadi walaupun menggunakan teknologi 5 nanometer, tapi bila saya lakukan benchmark dan segalanya, maka yang dicatatkan tidak sebaik dengan apa yang mampu saya lihat pada Snapdragon 888 dan juga Apple A15 Bionic. In fact, kalau saya nak bandingkan dengan Snapdragon 778G yang digunakan pada peranti pertengahan Android tahun ini, maka nada aras dan maka Geekbench misalnya tak berapa jauh. Jadi bila saya guna nak cuba stream kandungan more than 1080p pada skrin P50 Pro ini, saya nampak dah mula lagging. Jadi main game pula lagilah saya dapat rasakan laggingnya, sama macam saya alami pada Mate 40 Pro tahun lalu. Jadi dengan Huawei tak mampu nak tingkatkan lagi kemampuan chip diorang, isu yang last year muncul semula. Saya tahu dekat China dia ada tawarkan dengan Snapdragon 888, tapi saya difahamkan dekat Malaysia akan gunakan Kirin 9000 saja. Jadi bagi mereka yang nak kata nak the best chip in the market, anda tak boleh dapat pada P50 Pro. Dan akhir sekali, benda yang paling obvious orang kata gajah di depan mata ni ialah masih lagi tak ada GMS. Saya tahu Huawei dah lakukan banyak perkara untuk memudahkan anda guna aplikasi GMS
pada peranti mereka, tapi perlu menggunakan aplikasi third party dan misalnya. Dan saya, honestly kalau saya cakap, saya tak berapa mengesyorkan anda menerusi aplikasi pihak ketiga semata-mata nak akses Google Photo ke, YouTube ke, Google Maps ke. Pasal kita tahu akaun kita ialah identiti kita. Itu adalah kita punya security. Dan saya rasa anda gunakan email anda untuk perbankan. Jadi dengan tak ada GMS, peranti ini saya rasa lebih menyasarkan mereka yang nak the best yang Huawei boleh tawarkan dan mungkin tak perlukan GMS sangat. Jadi sebagai kesimpulan, siapakah golongan sasaran untuk P50 Pro ni? Saya rasakan golongan sasarannya adalah orang yang memang nak Leica look, yang tak boleh, orang kata saya nak Leica look juga, saya nak that black and white Leica look, inilah peranti dia. Kedua adalah orang yang memang nak peranti mercu terbaik yang ditawarkan oleh Huawei untuk tahun 2021, ini saja yang ada. Dan ketiga adalah orang yang memang dah fully guna HarmonyOS ataupun MIUI sejak 2 tahun kebelakang ini dan tak perlukan Google langsung. Jika anda jatuh dalam salah satu dari 3 kategori ini, peranti ini adalah untuk anda. Bagi mereka yang tak jatuh pada kategori ini, adalah sukar untuk saya recommend. Sangat sukar pasal ada a few issues macam prestasi tak berapa bagus, tak ada GMS, dan sekarang kita tahu isu yang paling besar berhadapan dengan Huawei ialah dekat Malaysia kita dah ada Honor. Dan kalau anda nak sangat antara muka yang nampak macam MIUI, ada Magic UI pada Honor. Honor ada GMS, Honor menawarkan segala ciri yang saya rasakan hampir setanding dengan apa yang anda boleh temui pada peranti Huawei. Jadi kalau before this mereka tak ada alternatif, sekarang dah ada alternatif. Jadi amat sukar untuk saya recommend untuk anda membeli P50 Pro kecuali anda memang hardcore Huawei best way punya orang. Dengan harga kan kami tak tahu lagi. Yang amat bergantung sekali pada harga yang ditawarkan. Kalau harga dia orang kata just nice, mungkin saya boleh recommend. Tapi for now, hanya untuk orang yang benar-benar ingin menggunakan ekosistem Huawei saja, boleh saya recommend untuk Huawei P50 Pro. Baik, sekian saya daripada saya Hafiz Harudin. Harap saya bertemu anda di video lain-lain di channel Aman. Bye-bye.